Okay. Macam ada buatnya. Teli lah dengan apa yang saya sebut ni. Ayah Nawalid kadang-kadang dia bawa, kami pernah khidmat Ayah Nawalid ke kedai makan. Ayah Nawalid banyak keluar. Ada rezeki nanti kita jumpa Ayah Nawalid. Kita bawa grup ni jumpa Ayah Nawalid. InsyaAllah. Ayah Nawalid jarang nak duduk kedai makan. Kalau dia tidak berminat, apatah lagi dia nak cerita dia pergi mana, tak. Sebab kehalusan itu. Kehalusan. Bimbang-bimbang ada mereka yang sedih, ada mereka yang kadang-kadang teringin apa yang kamu dapat. Yang kadang-kadang di situ menyebabkan hilangnya nikmat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka jadikan selawat itu sebagai mursyid. Bagi yang belum ada mursyid, banyakkan selawat, kerana selawat itulah yang menghubungkan kamu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para mursyid yang hak sebagai penerus menteri kebenaran. Baik, laju lagi. Habis masuk peringat yang seterusnya, maka kami atas tak ada apa. Maka kami suntingkan perbahasan ilmu tasawuf ini dengan rukun agama yang lain. Syariat dan tauhid. Jadi tauhid dan syariat ni tak boleh pisah. Semakin seseorang itu memiliki kekuatan tauhid, semakin cantiklah syariat ni. Boleh faham? Bukan perkara yang boleh diasing-asingkan. Tauhid suku, syariat suku. Tak. Namun agama itu, sempurnanya agama apabila terhimpun pada dirinya tauhid, syariat dan ihsan, tasawuf. Itulah kesepaduan ad-din. Maka arkanuddin, rukun agama itu 3. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Rukun agama itu 3. Apa itu rukun agama itu 3? Iman, Islam, ihsan. Maka sempurnanya seseorang itu apabila pada dirinya terhimpun 3 tadi. Terhimpunnya iman, akidah, Islam, fiqh, syariat dan ihsan, tasawuf. Jadi kalaulah salah satunya tidak ada, maka tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau tauhidnya hebat, tapi syariatnya hebat, pada masa sama tasawuf tidak ada. Tasawuf tidak ada, pun tidak sempurna. Syariat hebat, tasawuf hebat, qalbu hebat, namun akidahnya tidak betul. Pegangannya tidak betul, i'tiqadnya tidak betul, pun tidak sempurna. Dalam arti kata yang lain, tiangnya tu, tiang seri itu tidak ada. Orang yang akidah tidak betul, dia tidak akan berada dalam wilayah kecintaan Allah. Diharamkan seseorang itu berada dalam wilayah. Bagaimana dia nak dapat hal? Dia nak mencapai wilayah kewalian, wilayah kekasih Allah kalau akidahnya tidak betul. Maka akidah ni penting. Belajar tauhid ni penting. Namun kita belajar tauhid ni bukan kita nak bahas secara detail macam guru pondok, secara tafsili, secara terperinci. Cukuplah, kata Ayah Nawalid. Dan ini juga kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, cukup lepas fardu ain je. Supaya iman kamu bukan iman taklid. Agar mencapai iman ilmu dah memadailah. Karena iman taklid ni ditolak. Iman yang ikut-ikutan. Iman yang tanpa ada nas. Iman yang tidak disertai dengan dalil, sama ada dalil akli ataupun nakli. Iman ini kata jumhur ulama mutakallimin, iman ini tidak sah. Jadi kita belajar tauhid ni bukan kita nak ke dalam sangat yang dibahaskan oleh ulama-ulama pondok, ulama-ulama mutakallimin. Bagi kita orang awam, cukuplah kita belajar fardu ain dalam ilmu tauhid itu. Yang paling utama ialah apa? Bagaimana kita nak memperjalankan hati kita kepada Allah. Bagaimana kita nak memperjalankan rohani kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat dan tauhid dengan niat menyepadukan ad-din dalam kehidupan agar tidaklah kita memisahkan di antara satu sama lain. Jadi tak boleh dipisah-pisahkan. Iman, Islam, ihsan ini, akidah, fiqh, tasawuf ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan kami susun buah-buah perjalanan tasawuf untuk mencapai ma'rifatullah mengikut tahapan dan martabat. Jadi apa yang kami susun dalam ni, kita ambil semuanya ialah buah-buah tasawuf yang telah disusun oleh ulama-ulama
oleh ulama-ulama para arif billah. Apa itu arif billah? Mereka yang kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Al-arif billah. Al-arif billah ialah kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Mereka kenal Allah dengan jalan syariat dan mereka kenal Allah dengan jalan hakikat. Kenal Allah dengan jalan syariat iaitu jalan ilmu. Jalan ilmu. Itu adalah bidayah. Itu adalah permulaan. Kenal Allah dengan jalan ilmu itu bidayah. Itu masih permulaan. Namun kenal Allah di sana ada nihayah. Nihayah itu apa? Penghujung. Bidayah itu permulaan. Nihayah itu kemuncak. Jadi kenal Allah dia ada kenal Allah pada permulaan dan ada kenal Allah pada kemuncak pengenalan. Kenal Allah pada permulaan itu bidayah. Maka belajar sifat 20 itu bidayah. Kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Apakah sifat-sifat kesempurnaan? Apakah sifat-sifat keagungan? Itu kita belajar kenal Allah melalui sifat. Maka wajib kerana mengenal Allah melalui sifat itu sebagai wasilah. Belajar kenal sifat untuk kenal zat. Maka wasilah. Belajar sifat 20 ni wasilah untuk mengenal Allah. Untuk kenal Allah. Maka wajib belajar sifat 20. Itu sebagai bidayah. Namun di sana dalam mengenal Allah dia ada nihayah. Nihayah itu kemuncak. Nihayah itu ialah penghujung. Dia kenal Allah dengan jalan syariat. Dia kenal Allah dengan jalan hakikat. Kenal Allah dengan jalan hakikat ini bahasa mudah ya. Ialah Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya dalam diri seseorang itu. Dan hal ini tidak akan dapat kalau tidak melalui jalan mujahadah, jalan riyadah, tidak melalui jalan tazkiyatun nafs. Boleh faham? Yang ni yang sebut araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dia bukan dengan jalan ilmu lah. Ketika dia sudah melalui proses penyucian, layaklah dia mendapat limpahan siraman sir daripada Allah. Nanti ahli keluarga sini nanti boleh dengar rakaman Matan Hikam 13. Kak ini follow tak mahu? Saya menceritakan 4 prasyarat untuk mendapat siraman makrifat daripada Allah. Link YouTube tu, itu memang safe tu. Maksudnya pengajian daripada Matan Hikam pertama sampailah Matan Hikam yang ke-13 ke apa. Memang ada dalam link YouTube tu memang semua disimpan. Jadi baru-baru ni saya sesi yang kedua khatam syarahan Matan Hikam yang ke-13. Matan Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Di situ pada matan tersebut Syekh sebut 4 prasyarat bagaimana nak dapat siraman air makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada mereka yang kenal Allah dengan jalan penyucian. Inilah yang disebut dalam kitab tasawuf takhalli tahalli. Mungkin pernah dengar? Takhalli ialah kita kosongkan. Tahalli kita hiaskan. Kemudian apabila dia sudah menempuh jalan takhalli dan tahalli, barulah dia layak mendapat siraman daripada Allah. Itu disebut sebagai tajalli. Dalam kitab tu ada, tak silap saya, dalam kitab Qalbun Salim tu. Dekat kat apa? Tak silap saya ada perbahasan. Takhalli. Jawingan. Ta, kha, lam, ya. Takhalli. Yang pertama takhalli. Ta, kha, lam, ya. Kosong. Bersih. Yang kedua, taha. Tak ada titik. Tahalli. Inilah yang kita perlu berikan tumpuan. Adapun yang ketiga ialah kurniaan. Tajalli. Ta, jim. Lam, ya. Takhalli, tahalli, tajalli, tajalliyat. Ini limpahan. Jadi, apa poin juga saya nak highlightkan di sini? Jangan kita sibukkan urusan tajalli. Urusan makrifat, bila ustaz saya nak dapat makrifat, bagaimana itu makrifat, perasaan makrifat, pengalaman makrifat, kadar bagaimana permukaan makrifat, itu kan urusan kamu. Itu urusan Allah. Kan? Allah nak kurnia makrifat anytime. Sekarang kalau Allah nak buka kalbu kita dan nak angkat rohani kita, itu urusan Allah.
Urusan makrifat, urusan tajalli daripada Allah, perasaan zauq, rindu ni, sehingga kita kembali bermusyahadah dengan Allah. Apa itu bermusyahadah? Kembali menyaksi Allah dengan pandangan kalbu, dengan pandangan ruh. Itu urusan Allah. Boleh faham? Jangan kamu sibukkan. Jangan kamu pula sibuk dengan urusan Allah. Sekarang ni yang perlu kamu sibukkan, apa yang Allah Ta'ala mahu atas diri kamu. Yang Allah Ta'ala mahu ialah kamu bersihkan diri kamu. Boleh faham? Yang perlu kita berikan tumpuan ialah proses takhalli dan takhalli. Proses takhalli dan takhalli adalah proses yang perlu kita fokus. Bagaimana dengan jalan zikir, selawat, dapat bimbingan, dapat tarbiyah, dapat guide, dapat dorongan, dipandu, dipimpin, taat, patuh, penyerahan, buang sombong, buang ketamakan, buang rasa mulia diri, buang rasa hebat diri. Itu yang fokus kamu. Kan? Itu fokus kamu. Nanti sampai masa Allah Ta'ala buka lah makrifat. Berarti kalau buah dah masak, dulu. Begitu juga dalam kejayaan kita. Ketika Allah melihat sudah sampai, apa istilahnya, limit, maksimum, all out kamu, Allah Ta'ala beri kejayaan. Kadang-kadang kita tunggu kejayaan, tapi kita belum all out lagi. Betul tak bahasa kursi itu? All out lah apa, ikutlah istilah apa pun. Kita kena cakap juga istilah-istilah bisnes ni, dengan orang bisnes ni. Kamu belum lagi full. Kamu belum full lagi penyerahanmu. Bagaimana kamu nak dapat anugerah-anugerah? Begitu juga dalam usaha kita. Kalau kita tak, kadang-kadang sikit lagi. Tapi kerana kita ni cepat putus asa, kita berhenti tengah jalan, kita kata guru ni tak betul, mursyid ni tak betul, akhirnya kita yang rasa kita betul, akhirnya kamu tak akan dapat apa-apa. Kamu tidak akan dapat apa-apa anugerah daripada Allah. Kerana tajalli itu adalah kurniaan. Tajalli adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan kamu, jangan kamu sibuk urusan Allah. Sibuk urusan apa yang atas diri kamu. Bersihkan jiwa kamu, bersihkan batinmu, bersihkan nafsumu, bersihkan nafasmu. Tumpukan hatimu kepada Allah. Walaupun apa jua kamu dalam bidang apa. Orang sufi ni kata Ayah Nawalid, dia bukan nak ubah penampil, dia bukan nak ubah zahir kamu. Kamu jadilah. Maksudnya, walaupun kamu sibuk dengan manusia sekalipun, tapi batin kamu tidak terpesona sikit pun dengan manusia. Batinmu tetap dengan Allah. Batinmu tetap. Walaupun kamu sibuk dengan urusan dunia sekalipun, pagi, petang, malam, siang, malam, tapi batinmu tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para arif billah. Maka arif billah ni dia kenal Allah dengan jalan syariat, dia kenal Allah dengan jalan hakikat. Dia kenal jalan Allah dengan jalan hakikat ketika Allah Ta'ala memperkenalkan, akulah Tuhanmu. Itulah bahasa mudah. Ketika Allah Ta'ala memperkenalkan akan dirinya dalam diri seseorang itu, ketika itu tersingkap kembali segala apa yang telah tertutup selama ini. Yang selama ini tertutup, maka rohani kita kembali. Itulah fitrah rohani. Rohani kita yang ada dalam diri masing-masing ni, fitrahnya ialah mahukan Tuhan. Itu je. Rindu kepada Allah. Kerana rohani kita ini pernah menyaksinya, pernah memandangnya, pernah bermusyahadah dengannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Baik. Supaya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh menyucikan jiwa dan rohani agar kembali kepada hakikat rohani. Apa itu hakikat rohani? Menyatu antara rasa zauqi dan pandangan syuhudi. Zauq, perasaan. Perasaan dengan Allah. Rasa dekat, rasa akrab, rasa hampir dengan Allah. Syuhudi, menyaksi Allah dengan pandangan batin. Syuhud. Maka di sinilah yang disebut sebagai 3 tauhid tu. Tauhid i'tiqadi pertama, tauhid zauqi kedua, tauhid syuhudi 3. Ini martabat tauhid. Tauhid i'tiqadi. Yang pertama tauhid i'tiqadi. Ini tauhid terdiri di atas pegangan akidah kita, i'tiqad. Yang kedua tauhid zauqi. Zauq itu bahasa Arab. Bahasa Melayu tauhid rasa. Yang ketiga tauhid syuhudi.
Syuhudi itu bahasa Arab juga. Tauhid pandangan. Pandang. Tahu, rasa, pandang tak sama. Ini kan saya bagi kiasan dulu. Tahu apa? Harimau. Lepas tu mula rasa dekat dengan harimau. Kemudian telah memandang harimau. Itu lihat apa contoh yang telah saya sebut dalam pertemuan pertama. Tahu harimau, tak ada apa perasaan. Masuk ke dalam hutan, sudah nampak tapak kaki harimau. Sudah mula ada rasa takut gerun. Kemudian harimau sudah terkam di hadapannya. Itu dia menyaksi harimau. Begitulah orang sekadar hanya tahu Allah dengan orang sudah merasai ada Allah, dengan orang yang sudah memandang ada Allah. Tak sama. Kelakuan qalbunya tak sama. Orang yang sekadar tahu ada Allah, dia tidak akan ada khasyah. Dia tidak akan ada rasa gerun, takut, rindu. Orang yang sudah mula masuk pada tingkatan yang dua, rasa ada Allah. Tadi, tahu ada Allah, rasa ada Allah. Dia sudah mula ada sifat kehambaan. Apatah lagi kalau semakin mendalam, dia sudah memandang adanya Allah. Saya sebut dalam kitab Hikam ini, mereka yang duduk di Balai Rong Seri, di hadapan tuanku, dengan mereka yang berada di luar kawasan istana. Adabnya sudah tidak sama. Kita duduk di dalam Balai Rong Seri, depan tuanku, kita jaga etika kita, adab kita, protokol kita, tertib kita. Kerana bimbang dapat murka tuanku. Jadi dia lebih halus. Ada pun mereka yang duduk di luar kawasan istana, tak ada masalah nak guna rokok down pun tak apa. Cuba guna rokok down depan tuanku. Contohlah. Dia buat benda yang tak betul depan tuanku. Memang kena halau, kena murka. Berarti orang yang semakin dekat dengan Allah, dia semakin halus adabnya. Orang yang berada di tanah haram, adabnya lebih halus daripada mereka yang duduk di tanah halal. Barangkali, ini saya sebut dalam kuliah hikam saya. Barangkali, perbuatan kamu yang kamu lakukan di tanah haram itu salah. Tetapi kalau kamu lakukan di tanah halal, tak salah. Boleh faham? Ada perbuatan yang kamu di hadapan tuanku sudah duduk di Balai Rong Seri, itu salah. Tapi kalau kamu buat perbuatan itu ketika di luar istana, tak salah. Berarti apa? Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin Allah Ta'ala buka ma'rifatnya, buka pengenalan, adabnya akan semakin halus. Orang yang berada dalam wilayah istana dengan orang yang berada di luar wilayah istana, adabnya tidak sama. Maka kita akan lihat, para arif billah, wali-wali Allah ni, mereka halus dengan Allah. Seorang kekasih dengan kekasih, dia pastikan apa yang dia lakukan itu tidak menyakiti hati kekasih. Kerana halus. Barangkali kalau kamu lakukan perbuatan itu bukan di hadapan kekasihmu, biasa-biasa je. Tapi perbuatan itu kamu lakukan di hadapan kekasih kamu, itu kan satu perkara yang salah. Kalau kamu lakukan bukan di hadapan kekasih kamu, tidak salah. Begitulah para kekasih Allah. Dia sangat menjaga. Orang yang semakin khawasul khawas dengan Allah ni, dia sangat tertib dan dia sangat halus. Dan kehalusan adabnya ini bukan boleh dilakon-lakonkan. Bukan boleh dibuat-buat. Bukan boleh dipura-purakan. Tak boleh. Dia terbit daripada nur. Apabila Allah Ta'ala campak cahaya, semakin dalam cahaya yang Allah Ta'ala campakkan dalam hatinya, semakin halus adab dan jiwa. Baik. Ini tauhid zauqi, tauhid syuhudi. Oleh yang demikian, poin juga di sini, perjalanan makrifat itu dengan perjalanan penyucian jiwa itu kena seiring. Dia tidak boleh cakap hakikat makrifat, tapi nafsu amarah tak nyambung. Kalau bahasa Indonesia tak nyambung, pak bu, tak nyambung, tak teli, tak teli. Jadi bagaimana kamu nak mencapai hakikat makrifat kalau nafsu kamu masih nafsu haywani, masih dimensi nafsu syaitan ni? Nafsu Allahumma salli ala Muhammad, nafsu ammarah, lawamah, malhamah, mulhamah, ini nafsu yang hina.
Jadi tak akan layak untuk kamu nak mencapai yang dikatakan makrifat dengan Allah kalau masih pada 3 tahapan nafsu ini. Walaupun kamu bicara hakikat makrifat sekalipun, itu hanya sekadar ilmu. Tapi hakikat dan makrifat itu belum benar-benar hidup dalam batin. Kerana perjalanan makrifat ini dia mesti dengan perjalanan tazkiyatun nafs. Dia mesti dengan perjalanan penyucian jiwa. Boleh faham? Kerana apa? Kita mudah je nak tengok orang tu. Kalau dia cakap hakikat makrifat, lihat akhlaknya. Cukup. Bukan lihat serban, jubah, tasbih, tongkat. Jangan. Tengok akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dengan orang tuanya, bagaimana akhlak dengan pasangan hidupnya, bagaimana akhlak dengan sahabatnya, bagaimana akhlak dengan jiran tetangga, bagaimana akhlaknya dengan Allah ketika dia nak memahami setiap takdir-takdir Allah. Kerana sufi itu akhlak. Agama itu akhlak. Dan Nabi membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sufi itu bukan pada pakaian sufi. Bukan pada pakaian tariqah. Pakailah pakaian tariqah hebat sekalipun. Tapi kalau masih haiwani, syaitani, itulah maqam awam. Orang sufi dia mencari maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian perjalanan makrifat itu ialah perjalanan tazkiyah. Perjalanan penyucian jiwa. Semakin seseorang itu semakin seseorang itu diangkat oleh Allah, semakin bersih nafsunya. Boleh faham? Saya bagi contoh mudah je. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah saya, kalau kita kawan dengan orang baik pun jadi baik. Betul? Kita bergaul dengan orang soleh akan jadi soleh. Kita kawan dengan orang sabar, lama kelamaan sifat sabar tu mengalir dalam diri kamu. Kita kawan dengan orang yang ada ikhlas, sifat ikhlas tu akan mengalir dalam diri kamu. Kamu kawan dengan orang yang tidak sombong, tidak sombong tu lama-lama akan mengalir dalam diri kamu. Kamu kawan dengan orang yang hatinya baik. Hal keadaan hati yang baik tu nanti akan pindah pada diri kamu. Berkawan dengan orang yang jujur, jujur itu nanti akan berpindah pada kamu. Kamu kawan dengan orang yang benar, sifat benar tu lama kelamaan akan mengalir pada diri kamu. Berkawan dengan orang yang siddiq, sifat siddiq itu akan mengalir pada diri kamu. Itu berkawan dengan makhluk. Bagaimana kalau hatinya sudah bersahabat dengan Allah? Ini bahasa yang saya guna. Kalau hatinya sentiasa bermuwajahah, ini istilah. Kalau hatinya sentiasa menghadap Allah, hatinya sentiasa berada dalam wilayah kecintaan Allah, hatinya sentiasa zauq dengan Allah, hatinya sentiasa rindu dengan Allah, ingatan yang berterusan kepada Allah, pasti jadi baik. Pasti lama kelamaan Allah Ta'ala yang akan baiki akhlak. Allah Ta'ala yang akan baiki nafsu. Kita berkawan dengan orang baik pun jadi baik. Kawan dengan orang jual minyak atar pun kita akan dapat wangian itu. Kan? Sehingga Nabi kata nak tengok agama seseorang, tengoklah siapa sahabatnya, siapa temannya dan siapa gurunya. Nak tengok agama yang ada pada dirinya. Dan arti kata ialah kita bergaul dengan orang-orang yang baik ini. Ini pun energi juga. Duduk dengan orang berjaya kan rasa aura berjaya tu. Duduk dengan orang malas, lama-lama jadi malas. Duduk dengan orang yang tiap pagi, petang, malam kita tengok dia punya susi, dia kerja, kita pun tumpah semangat. Kan? Nak berjaya duduk dengan orang berjaya. Nak cemerlang duduk dengan orang cemerlang. Nak dapat rohani duduklah dengan ahli rohani. Nak dapat qalbu yang hidup duduklah dengan ahli qalbu. Jadi kalau hati kita sentiasa menyambung ittisal dengan Allah, maka akan jadi baik. Berarti perjalanan makrifat itulah perjalanan nafsu. Daripada tingkatan nafsu yang hina kepada nafsu yang mutmainnah, barulah layak dia mendapat makrifat daripada Allah. Jadi kadang-kadang kita jumpa juga golongan hakikat, golongan makrifat, tapi orangnya buruk. Berarti dia hanya bicara ilmu. Dalam arti kata yang lain, dia belum ada syekh yang betul. Itu je poin dia. Kalau kamu ada guru yang benar, tak akan jadi macam tu. Kalau kamu ada bimbingan yang benar, dia punya apa? Perkembangan perubahan kamu tu cantik, smooth. Dia tak ada istilah pelik dalam masyarakat. Tenang. Dalamnya tu. Dalamnya perasaannya dengan Allah itu yang semakin meningkat. Baik, selesai. Bermuwajahah. Bermuwajahah. Bermuwajahah.
yakni sentiasa menghadap wajahnya dengan wajah Allah. Itu dia. Wajah kalbunya, wajah rohaninya dengan wajah Allah. Kita masuk sikit, 10 minit lagi. Saya nak minta izin balik awal sebab 1:30 nanti kena khidmat pada Ayah Nawalik. Kebetulan Ayah Nawalik ada di KL, ada di sini. Jadi ada sikit urusan dengan 1:30 di bandar di BSP sempat kot. Sini balik BSP berapa jam? Bandar Sarjana Putra 1 jam kan? Tadi kami silap ambil highway tadi. Saya bangun tidur tak sampai-sampai lagi tadi. Malam tadi dengan kelas. Okey, masuk sikit lah. Pengenalan ilmu tasawuf. Okey. Bermula ilmu tasawuf itu merupakan salah satu rukun agama yang 3. Yang online boleh ikut lagi ke? Tak ada kitab nanti ke? Kurs nanti bagilah kitab. Berapa orang? 11. Baru ni ada seorang bawah, mungkin daripada keluarga sini, daripada Singapura ada seorang kan? Dan seorang kan 2. Oh, ada. Bermula ilmu tasawuf itu merupakan salah satu rukun agama yang 3. Ianya terbit daripada sebuah hadis yang menerangkan tentang iman, Islam, ihsan. Ni hadis ni panjang. Hadis yang masyhur, hadis daripada Sayyidina Umar. Nabi duduk dalam satu majlis, datang seorang lelaki yang tak dikenali, duduk rukbatai ila rukbatai. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Para sahabat tak kenal, tak cam siapa ni. Nak kata orang tempatan, tak dikenali. Nak kata datang daripada jauh, tak ada kesan-kesan debu pada jubahnya, bersih. Tanya pada Nabi, dia letak tangannya di atas paha Nabi, lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Ditanya kepada Nabi akan 3 soalan. Apa itu? Akhbirni anil Islam. Fa'akhbirni anil iman. Kemudian fa'akhbirni anil ihsan. Apa itu iman ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, iman itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah sampai habis. Sadaqtu ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah, benarlah apa yang kau. Dia tanya, dia yang mengiyakan jawapan itu. Apa itu fa'akhbirni anil Islam ya Rasulullah? Apa itu iman? Yang pertama, yang kedua iman. Maka Nabi jawab, iman itu beriman kepada Allah. Rukun iman yang 6. Sadaqta, benar jawapan kau. Apa itu ihsan? Maka Nabi sebutlah ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi daripada hadis inilah maka terbitlah 3 ilmu. 04. Daripada hadis inilah maka terbitlah 3 ilmu. Tanya tentang Islam, itulah ilmu syariat. Tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tentang hukum hakam. Tanya tentang iman, itulah ilmu akidah. Ilmu usul, ilmu tauhid. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab yang 6. Beriman pada hari akhirat, qada dan qadar. Ditanya pada Nabi apa itu ihsan? Ihsan itulah tasawuf. Maka daripada hadis ini maka keluarlah disiplin ilmu. 3 disiplin ilmu. Keluarlah metodologi ilmu. Ilmu iman, Islam dan ihsan. Maka berdasarkan hadis inilah wajib kita mempelajari 3 ilmu ini. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu iman ialah amal apa? Iman itu ialah amal qalbu. Iman ialah amal batin. Adapun Islam itu amal zahir. Solat kan zahir, puasa kan zahir, zakat kan zahir, haji kan zahir. Adapun ihsan ialah ilmu yang membicarakan tentang qalbu. Maka qalbu ni penting. Semalam saya di section 3 di rumah Dr. Fauzian. Halaqah seperti ini ya, sebulan sekali. Bersama dengan jemaah Masjid Negeri. Mereka ni orang yang tiap-tiap hari kuliah duha Masjid Negeri Shah Alam tu. Ustaz Mahathir Jur, Ustaz Nik Bakri, Ustaz Zul Ramli, Ustaz istiqamah sungguh. Cuma
apabila mereka dapat sentuhan-sentuhan perjalanan ni, mereka nak juga secara halaqah sebulan sekali. Tapi saya mulakan dengan maghfirah. InsyaAllah nanti di sini pun nanti kita mula dengan majlis maghfirah dulu, baru pengajian. Jadi saya mula dengan selawat. Next lah saya cerita apa tu majlis maghfirah, apakah tertib majlis maghfirah. Majlis maghfirah ialah majlis yang untuk kita mendapat rasa energi rohani kita, kekuatan dalaman kita, insya-Allah. Baik. Jadi ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu itu amal batin. Amal batin. Islam amal zahir. Adapun tasawuf itu ialah amal qalbu. Baik. Ilmu tauhid, akidah, usuluddin. Ilmu akidah membicarakan bab keimanan. Dah. Ianya terbit daripada hadis tadi, hadis yang berkaitan dengan iman. Dalam kitab Syarah Jauhar Tauhid menyatakan sesuatu ilmu yang mampu memberikan kepahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil daripada dalil-dalil diyakini. Jadi ilmu iman ni, ilmu tauhid, ilmu yang memberikan kepuasan pada akal. Ilmu tauhid, ilmu yang memberikan kepuasan pada akal. Supaya tidak ada lagi syak, zon, waham. Boleh faham? Jangan ada lagi syak, zon, waham. Jangan ada lagi keraguan. Ini ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini mesti diambil daripada dalil-dalil. Ilmu tauhid ini ilmu yang mesti diambil daripada dalil-dalil yang jelas, yang nyata. Baik, selesai. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebut 3 perkara yang asas yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Apa benda yang dibincang dalam ilmu tauhid? 3. Perkara-perkara ilahiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua, perkara nubuwah, perkara-perkara tentang kenabian. Dan yang ketiga ialah perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri mereka yang beriman ialah beriman akan perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya penting ilmu akidah. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga dalam satu matan yang saya tak ingat, lebih kurang maknanya begini: wahai para penuntut ilmu, tuntutlah kamu akan ilmu. Dan semua ilmu itu adalah hamba kepada ilmu tauhid. Nak menunjukkan penting ilmu tauhid. Ini kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam matan beliau. Ada dalam kitab. Saya tak pasti dalam kitab ni ada kitab lain. Kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri lagi, belajarlah kamu akan ilmu. Ayyuhal mubtadi'ul la tatlub ilman kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tatlubul fiqha kay tusahhiha hukman summa aqfalta min zalal ahkam. Dia kata apa? Wahai yang baru nak belajar, wahai yang baru nak bertatih, tuntutlah kamu akan ilmu. Kullu ilmin, dan setiap ilmu itu abdun li ilmin kalam, adalah hamba kepada ilmu tauhid. Kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri lagi, engkau belajar ilmu fiqh untuk apa? Belajar ilmu fiqh, engkau nak mengesahkan satu-satu hukum. Namun malangnya, engkau lalai daripada mengenal Tuhan yang menurunkan hukum. Ini satu sindiran Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini seorang ulama sufi. Zaman dia tu, orang sibuk belajar ilmu fiqh. Bukan kata tak penting belajar ilmu fiqh. Terlalu kamu sibuk ilmu fiqh sampai kamu lupa ilmu tauhid. Ini sindiran Syekh Ibrahim Al-Bajuri ketika di Mesir ketika itu. Itu zaman dia. Dia kata kamu nak menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Tapi kamu kena faham, sekalian ilmu itu hamba kepada ilmu tauhid. Kamu belajar fiqh untuk apa? Untuk nak mengesahkan satu-satu hukum. Khalas. Tapi malangnya, dalam kamu sibuk diri kamu untuk mengesahkan satu-satu hukum, kamu lupa kepada Tuhan yang menurunkan hukum. Ini satu sindiran Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, dia cerita bab tentang ketuhanan, tentang nubuwah dan perkara sam'iyah. Dan semua ini terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Baik. Yang kedua ilmu fiqh. Nak sambung ke kita nak mengerti? Baik, berhenti di situ. Ilmu fiqh. Bagus, permintaan murid berhenti. Baik. Terima kasih.
Kan senang dapat murid-murid yang semua monting. Ha? Baik. Di sini saya mengambil kesempatan inilah halaqah pertama ni. Ini Coach Aini lah hasil pujukan dia. Jadi saya nak ijazahkan di sini. Ini nama aurat Qusaisyiyah. Saya tak sempat nak cerita tentang Qusaisyiyah. Aurat Al-Madaniyah Al-Qusaisyiyah. Ini aurat Qusaisyiyah. Jadi ni ijazah ni saya nak ijazahkan. Okay, yang pertama istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih, la ilaha illallah. Sebenarnya inilah wirid lepas solat. Cuma kita tak tahu wirid lepas solat ni namanya Qusaisyiyah. Jadi orang dulu-dulu ni dia susun lah. Nusantara ni kita pergilah. Saya dah habis, saya musafir lah wilayah Nusantara ni. Balik Kemboja, Vietnam, kemudian Filipina, Brunei. Hasil rangkaian yang kita bina apa yang telah digerakkan oleh Ayahanda Walid ni. Boleh dikatakan Nusantara ni wirid lepas solat ni sama. Sama. Maka Allah Ta'ala jaga Nusantara ni sebab apa? Sebab adanya lagi amalan-amalan yang penuh keberkatan. Kemudian Allah ma'atasalam minkasalam fa'ina rabbana bisalam baca Fatihah wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa wa rahman rahim Allahu la ilaha illa huwal qayyum syahidallah. Kemudian tamu kepada kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian terus zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa quwwata illa billahil azim. Astagfirullah, 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 ya latif, ya kafi, ya hafiz, ya syafi, ya latif, ya wafi, ya karim, antallah, la ilaha illallah. 10 atau 1 kali. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'asu insyaallah taala birahmatillah wa karamihi minal aminin. Ini sanad ni saya ambil daripada Ayahanda Walid. Ayahanda Walid ambil kepada Tuan Guru Haji Bilal Ibrahim. Tuan Guru Haji Bilal Ibrahim ambil pada Syekh Haji Nih Musa bin Ali Balada Qalam. Kemudian ambil daripada Syekh Haji Ali bin Yusuf, dan ambil daripada Syekh Haji Yusuf bin Musa, dan ambil daripada Haji Sulaiman bin Daud, ambil daripada Syekh Haji Badaruddin bin Syekh Abdul Malik, ambil daripada ayahandanya Syekh Badaruddin bin Syekh Abdul Malik, inilah Tok Pulau Manis. Dan ambil daripada guru kepada Tok Pulau Manis Syekh Abdul Raub Sengkil, Aceh. Alhamdulillah saya pernah sampai makam ni. Maka Syekh Abdul Raub Sengkil ataupun Syekh Kuala, yang makamnya di tepi laut ketika tsunami di Aceh tu, semua hancur. Makam tu sikit bangunan dia, bangunan simen tak jatuh sikit pun. Ni Syekh Abdul Raub Sengkil Aceh. Dan Syekh Abdul Raub Sengkil ni ambil kepada penyusun ni Syekh Ahmad Qushaisi, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qushaisi. Maka dinisbahkan aurat ini aurat Qushaisiyah. Jadi Syekh Abdul Raub ni tokoh besar Syatariah. Beliau ada beberapa murid-murid yang besar. Salah seorang muridnya Syekh Abdul Malik Tok Pulau Manis, Kitab Hikam Tok Pulau Manis, makam di Pulau Manis, Terengganu. Itu adalah murid kepada Syekh Abdul Raub Sengkil. Kemudian salah satu orang lagi murid kepada Syekh Abdul Raub Sengkil ni adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Makamnya di Sulawesi Selatan. Dan saya pernah sampai 2 kali di sana. Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian di antara murid Syekh Abdul Raub Sengkil lagi ialah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat. Daripada Jakarta 8 jam. Alhamdulillah saya dah 2 kali sampai di Jawa Barat, di Pamijahan tu. Daerah Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi. Dan satu lagi murid kepada Syekh Abdul Raub Sengkil ni menjadi tokoh besar yang membawa Islam di Nusantara ni ialah Syekh Burhanuddin Ulakan di Padang. Yang tu yang belum saya sampai lagi. InsyaAllah lah saya duduk tengok dalam sebulan 2 ni untuk ziarah supaya sempurnalah perjalanan ziarah saya kepada anak-anak murid kepada Syekh Abdul Raub Sengkil, kerana itu tesis PhD saya. Tesis PhD saya tentang Tok Pulau Manis Tauhid Sufi. Dan alhamdulillah berkat doa-doa semua, hari
Jumaat yang hari itu dapatlah surat senat daripada pihak TITM secara officialnya selesailah pengajian saya di Peringkat PhD. Dan tajuk saya ialah berkaitan dengan Tok Pulau Manis. Jadi pada pagi yang barakah ni saya ijazahkan pada semua untuk diamalkan, mudah-mudahan istiqamah dan kita mengalirlah cahaya kebaikan. Nak amal waktu mana? Cubalah amal sehari sekali lepas solat. Carilah waktu-waktu solat subuh ke, isya ke, maghrib ke, paling kurang sehari sekali. Tak lepas solat pun carilah waktu-waktu yang bersesuaian untuk amalkan aurat khusyasiyah ni. Jadi buat paling kurang seminimum sekurang-kurangnya sehari sekali, ikut tertib penuh. Nah, tak sempat nak baca sama-sama. Ingat nak baca sama-sama. Jadi saya ijazahkan aurat khusyasiyah ni, yang mana sanadnya saya ambil kepada Ayahanda Wali ambil kepada Tuan Guru Haji Bilal Ibrahim, ambil sampai kepada Tok Pulau Manis ambil kepada gurunya Syekh Abdul Raub Singkil ambil kepada gurunya, dan penyusun aurat khusyasiyah ni ialah Syekh Ahmad Khusyaisi. Ajas cukup. Saya ijazahkan masing-masing sebut qabil tu ataupun qabilnal ijazah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit info pada malam ni, barangkali sudah tengok dalam grup. Malam ni saya akan mula pengajian kitab ni. Kitab Bicara Diri Caranya Ayahanda Wali, ada 28 tajuk. Jadi malam ni saya akan mula secara online pukul 9 suku. Dan pengajiannya akan ada rakaman, mungkin bertemu dengan kelas-kelas yang lain. Ada rekod, dan rekod tu kita akan share dalam grup. Jadi bagi siapa yang nak join ini, WhatsApp admin, nak minta kat 018 tu. Jadi saya akan baca sampai khatam kitab ni. Tiap-tiap hari Selasa. Selasa malam Rabu saya akan baca kitab ni. Bicara Diri. Sangat bagus. Cerita tentang perjalanan. Ada 28 tajuk. Saya punya target saya 8 sesi ataupun 10 sesi. Kita cuba khatam dan saya akan ijazahkan kitab ni. Dan kitab ni tak ada jual. Jadi nanti WhatsApp admin, salam nak join daurah bersiri dengan Ustaz Hafiz kitab Bicara Diri. Nanti admin akan berikan dalam bentuk file PDF. Kemudian pergilah print sendiri. Kemudian binding. Buatlah macam mana nak print, besarkan, print kecilkan, nak tak plastik ke, tak letak plastik ke. Mungkin saiz ni saya satu A4 kot. Ni F5, ni separuh kan. Jadi malam ni saya akan mula. Contohlah kalau lah sini masing-masing kata, oh Selasa malam ada komitmen tapi teringin nak join, tak perlu risau. Ada recording, mungkin yang tak dapat secara live, dia boleh dengar ulangan. Jadi setiap siri tu akan ada record dan kita akan masuk dalam Telegram. Jadi Telegram tu kita boleh download dan kita boleh dengar balik. InsyaAllah saya cubalah. Kalau dapat 10 kali pertemuan, 12 kali pertemuan, kita khatam kitab ni insya-Allah. Ini atas permintaan. Sebenarnya saya pernah baca kitab ni 4 tahun lalu. Pernah khatam dah. Kemudian ada dah rangkaian kita yang baru-baru yang ikut pengajian saya, mereka minta untuk baca sekali lagi kitab ni. Maka saya baca sekali lagi. Sekarang ni saya limit untuk 300 orang saja. Baru lancar, baru kita blast. Dalam 3 hari lepas, tak silap saya, waktu saya di Zawiyah Syekh Abdul Malik, saya blast. Jadi kita ingat nak limit 300, tak nak ramai sangat. Tadi saya tengok dalam grup tu sudah ada 210. Jadi ada lagi kuota dalam 80 orang je lagi. Saya saja nak limitkan. Kerana Zoom tu pun tak pasti. Zoom tu boleh muat berapa? Mungkin dalam 300. Kita punya Zoom, kita beli yang account yang boleh 300 orang tu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Sempat ke nak tanya?
persoalan. Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tangguh dulu. Okey, baik. Saya nak tanya. Anak saya berpendidikan sekolah menengah di Perlis. Okey, saya ajar dia lepas sembahyang, kita berzikir, selawat. Inilah kita ada sebelum kita berdoa. Tetapi Kak, ini tutup apa? dia berpendidikan yang selepas solat yang paling wajib berdoa adalah pada sujud tahlil. Jadi dia tak nak buat. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak sampaikan. Okey, yang pertama saya ijazahkan Saud Jibril kepada semua untuk diamalkan. Cubalah sehari 300 kali ataupun 500 kali sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba buat 40 hari. Sebab ada rahsia kenapa 40 hari. Cukup 40 hari, ambil nombor telefon saya, WhatsApp saya, jemaah daripada sini dah amal 40 hari. Buat 300 kali ataupun 500 kali. Itu satu. Soalan yang kedua, inilah situasi kita sebab yang pertama keantar di sekolah di Perlis. Memang nama apa? Al-Mahat apa? Ha? Mahat apa ni? Apa nama sekolah tu? Macam mana tergerak hati hantar anak sampai sekolah di Perlis? Sebab family saya ada yang menghantar kat situ. Okey. Apa namanya? Matri ke? Matri. Okey. Jadi sebenarnya Matri ni mereka adalah golongan Salafi. Perlis ni sebahagian sekolah-sekolah mereka ini sedikit kepada kepahaman Salafi ataupun bahasa mudah Wahabi lah, bahasa Wahabi. Jadi di situ cabaran lah Kak. Cabaran. Cabarannya apabila golongan-golongan ini mereka akan menolak amalan-amalan yang orang dulu-dulu buat. Bagaimana nak bagi balik kepahaman tu sebenarnya dia satu mujahadah untuk agak. Satu mujahadah dan ia perlukan kepada brainstorm, kepahaman dengan dalil. Ya baik, kita boleh. Kalau kamu nak ikut dengan kepahaman kamu boleh. Tapi ada kepahaman-kepahaman yang terlalu ekstrim. Bahasa mudah gini ya, kalau bahasa. Banyakkan sekolah di Selangor ni Kak. Itu bahasa mudah lah Kak. Kalau Kak tanya awal sebelum saya hantar, mungkin saya kata tak ingat hantar sekolah tu. Matri. Kita akan berhadapan. Di sini sikit cabaran Kak. InsyaAllah. Tak apa. Apabila kita bincang dengan dalil, dengan apa, mereka akan tolak. Nanti anak Rozaimi bersitu. Anak, ya, anak nak tokoh-tokoh.